Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa natawakkalu 'alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memulakan halaqah kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca ulum kitab. Kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan juga seluruh muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada mereka yang masih hidup, lebih-lebih lagi mereka telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan idenya pada malam ini kita dapat bertemu lagi buat kali yang terakhir. Kali terakhir sebelum Ramadan. Yang terakhir sebelum Ramadan. Sebab lepas ini insya-Allah kita bertemu lepas raya katanya. Cerita. Bukan yang terakhir langsung lepas ini tak jumpa langsung tuan-tuan ni dah. Dalam satu hadis tuan-tuan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman fataqumu as-sanatu kash-shahr wash-shahru kal-jum'ati wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ati wa takunu as-sa'atu kad-darmati bin-nar atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab Az-Zuhd, hadis yang ke-2332. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan tiba hari kiamat, ataupun Nabi sebut tidak akan berlaku hari kiamat itu sehinggalah waktu semakin singkat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, dan 1 jam bagaikan api yang membakar daun kurma. Ya. Hadis ini menceritakan tentang di antara tanda-tanda kiamat tuan-tuan ni dah. Sekarang ni rasanya baru lagi kita raya minggu sudah. Tahun sudah dah sebenarnya tuan-tuan ni dah. Dah kita jumpa dah bulan Syakban. Hari ini kita sudah berada di hari yang keempat bulan Syakban. Maknanya malam ini malam yang kelima. Ya. Jadi kalau ikut bahasa kampungnya, countdownnya lebih kurang 24 atau 25 hari lagi ya. InsyaAllah kalau umur kita panjang. Ya. Kalau kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita ditemukan dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya. Doalah apa-apa doa yang tuan-tuan nak doalah. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kepada kami bulan Ramadan.
Dan selain itu tuan-tuan boleh doa apa-apa sajalah. Jangan pula ada yang berdoa, ya Allah jauhkan lagi bulan Ramadan pula. Ya. Orang kalau dulu 6 bulan sebelum bulan Ramadan tu dia berdoa dah. 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa dah supaya dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Sebab dia nak merebut keberkatan yang ada pada bulan Ramadan, ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut pada malam ni, saya nak sebut tentang Syakban ni. Apa yang dikatakan bulan Syakban itu? Apa makna Syakban, tuan-tuan? Ya. Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala, ya, hafizahullah, ya, menyebut dalam kitabnya Yaumillah, hari-hari Allah, ya. Sebutkan Syakban itu dia ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya disebutkan Syakban itu asal maknanya ialah berpecah-pecah ataupun bercerai-cerai. Maknanya apa, tuan-tuan? Pada masa dahulu, ya, pada zaman-zaman jahiliah dahulu, orang pada masa itu bila datang bulan Syakban ini, maka mereka akan bertempiaran keluar daripada rumah-rumah mereka. Dia mau pergi mana, tuan-tuan? Nak cari air, ya? Macam hari ni lah juga, ya. Orang hari ni bertempiaran nak cari benda lain. Nak cari makanan, ya. Alhamdulillah, ya, hujan dah turun. Jangan lupa angkat kain di jemuran. Ya. Jangan lupa angkat kain, ya. Maknanya itu cerita asalnya disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya. Dan juga ada pendapat yang mengatakan mereka itu keluar rumah sampai pergi ke gua-gua semata-mata nak cari air, nak cari air itu. Dan ada juga sebahagian lagi yang berpendapat dinamakan Syakban itu sebagai Syakban ialah ianya sebagai pemisah di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Ya, dia terletak di tengah-tengah, ya. Soalannya sekarang, apa amalan? Nak sebut apa amalan yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Syakban ini. Kalau bulannya sudah, kita cerita dah. Para ulama menyatakan tidak ada amalan ataupun tidak ada hadis ataupun dalil yang khusus ceritakan tentang kelebihan puasa dalam bulan Rejab, ya. Sebab ada disebarkan, diviralkan, ya. Mengatakan kalau puasa sekian-sekian hari akan dapat sekian-sekian ganjaran. Tapi yang peliknya, tuan-tuan, berpuasa sehari ganjarannya lagi hebat daripada berpuasa 5 hari. Itu yang kita kata, yang kita takut apa? Takut ini ialah sebahagian daripada hadis-hadis yang direka ataupun disebut sebagai hadis palsu. Tuan-tuan kena hati-hati, ya. Dia senang, ulama-ulama dia nak cara kita nak mengenal pasti hadis itu palsu atau tidak. Buat kerja sikit, ganjarannya banyak. Kan? Saya nak petik salah satu daripada sebut sini, ya. Dia kata kelebihan puasa sehari. Tuan-tuan tengok beza, ya. Dia kata di sini kalau puasa sehari dalam bulan Rejab seperti berpuasa 40 hari. Puasa sehari macam puasa 40 hari. Itu boleh tahan lagi, tuan-tuan. Kemudian dia kata selain daripada seolah-olah dia puasa 40 tahun, dia juga mendapat keredaan Allah serta syurga yang tertinggi, tuan-tuan. Saya nak sebut bukan apa, tuan-tuan. Kalau puasa 6 pun, tuan-tuan ingat yang puasa 6, ya. Puasa 6 tu hadis dia sahih, tuan-tuan, ya. Puasa 6 hadis yang sahih pun Nabi kata kalau siapa puasa 6 setelah berpuasa dalam bulan Ramadan, cuma dapat ganjaran seolah-olah dia puasa setahun saja, tuan-tuan. Ini bayangkan bulan Rejab sehari. Tuan-tuan, sehari dapat ganjaran pahala 40 tahun. Siapa yang tak nak, tuan-tuan? Itu di antara ulama-ulama kata, cara kita nak kenal pasti hadis itu sama ada rekaan ataupun hadis itu betul atau tidak, itu lagi. Buat kerja sikit, ganjarannya hebat. Tambah pula dapat pula tempat syurga yang tertinggi, tuan-tuan. Saya nak baca buat perbandingan, ya, tuan-tuan, ya. Itu kalau puasa sehari. Saya nak baca kalau puasa 13 hari. Banyak, tuan-tuan. Mana banyak? Sehari ke 13 hari? Mestilah 13 hari, tuan-tuan. Tapi tengok apa ganjaran kalau puasa 13 hari. Sayyidina Ali berkata bahawa fadilatnya seperti puasa 3000 tahun.
Oh, tuan-tuan. Tadi 40 tahun, ini 3000 tahun. Tapi tak ada dapat masuk syurga. Tuan-tuan nak puasa yang mana? Sehari ke 13 hari? Tuan-tuan tak? Ini ya. Ini yang kita kena perhati betul-betul. Kena alert betul-betul. Ya. Jangan kita sebab saya nasihatkan di saya dan tuan-tuan, kalau nak puasa, puasa je lah. Jangan nak harapkan aku nak puasa 5 hari lah. Kalau tengok ya, kalau puasa 5 hari apa ganjaran tuan-tuan ya? Aman dari azab kubur je tuan-tuan. Kalau aman daripada azab kubur, baik tuan-tuan baca yang memang ada hadis sahih dia. Siapa yang baca surah Mulk, dia aman daripada siksa kubur. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan kena hati-hati ya. Jadi kalau nak puasa juga, saya dah sebut bulan sudah, kita anggaplah kita puasa bulan Rajab itu sebagai puasa dalam bulan-bulan haram. Senang cerita. Kita dapat pada jangan tuan-tuan nak puasa sekian-sekian hari, banyak lagi ganjaran-ganjaran yang disebutkan ya. Dalam satu hadis, ini nak cerita tentang puasa bulan Syaban pula tuan-tuan. Ini memang hadis yang sahih ya tuan-tuan ya. Disebutkan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa tuan-tuan? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ummu Salamah ni ceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadana atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya tuan-tuan? Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat sebulan penuh dalam setahun kecuali pada bulan Syaban, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyambungnya dengan Ramadan. Maknanya sebulan penuh. Walaupun ada ulama yang berpendapat bukannya sepanjang hayat Nabi puasa penuh bulan Syaban tu. Ada yang ulama kata puasa setakat 20 hari. Ada yang kata 15 hari. Imagine, maknanya penuh pun ada, tak penuh pun ada. Ya, itu riwayat yang pertama ya. Riwayat yang kedua daripada isteri Nabi juga, iaitu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pula menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis ini diriwayatkan, hadis yang atas tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis yang saya bawa baca tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kedua-duanya, apa makna hadis yang kedua ni ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ya. Ini Aisyah radhiyallahu anha ceritakan. Ya. Menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang terus-menerus berpuasa. Sehingga kan kami berkata baginda tidak berbuka langsung. Bila maknanya begitu, Nabi puasa hampir penuh lah, kita kata penuh lah satu bulan tu. Kemudian kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam terus-menerus berbuka dengan hingga kami berkata baginda tidak berpuasa langsung. Ya, jadi maknanya agak lama Nabi tidak berpuasa sehingga kan kami menyangka Nabi tak puasa langsung pada bulan itu. Ya. Kemudian namun demikian, kata Aisyah radhiyallahu anha, namun demikian aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa paling banyak. Dia ada beza tuan-tuan ya. Hadis yang riwayat pertama tadi katakan sebulan penuh. Hadis ini sebut paling banyak. Itu sebab saya kata tadi ada ulama mengatakan paling banyak di sini sebutkan sekadar 20 hari sahaja. Ya. Paling banyak sebagaimana baginda berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi maknanya ada dua pendapat di situ tuan-tuan ya. Ada yang pendapat pertama berdasarkan hadis riwayat Ummu Salamah mengatakan Nabi puasa sebulan penuh dalam bulan Sya'ban. Hadis yang kedua menyebutkan bahawa Nabi
puasa paling banyak dalam bulan Syaban. Apa pendirian kita tuan-tuan? Macam kita ni apa kita nak buat tuan-tuan? Inilah masanya kita nak memanaskan badan. Ya? Jadi azamlah tuan-tuan ya. Kalau kita tak dapat sebulan penuh bulan Syaban ni, kita dapat puasa 20 hari pun jadilah. Tak dapat 20 hari, dapat 8 hari pun jadilah. Tak dapat 8 hari pun 3 hari pun jadilah. Tak dapat 3 hari, jangan tak jadi langsung. Jangan tak jadi langsung tuan-tuan ya. Jangan langsung tak ada berazam. Paling kurang kita kena ingatkan orang rumah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau ada yang bil tertunggak, bayar cepat. Jangan tunggu nanti hari Syak baru nak ganti puasa. Kamu pasal apa ni? Nak puasa ganti ada 3 hari lagi. Sedangkan pada masa itu dah 30 Syaban. 30 Syaban nak ganti 3 hari lagi. 30 Syaban disebut sebagai hari Syak ya. Di antara hari-hari yang diharamkan berpuasa. Tapi bagi orang yang nak puasa ganti diberikan pengecualian. Boleh puasa pada hari Syak dan juga boleh puasa pada 15 yang kedua daripada bulan Syaban. Persoalannya tuan-tuan, kenapa Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban? Ya? Apa hikmahnya tuan-tuan ya? Seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya? Usamah bin Zaid bin Harisah. Ya? Jadi saya sebut dulu ya. Bulan sudah kita dah sebut. Kalau sahabat ni anak beranak dia itu sahabat, maka kita sebutlah radhiyallahu anhuma. Ya? Moga-moga Allah meredai kedua-duanya, iaitu Usamah dan juga Zaid bin Harisah. Ya? Dia sebut dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam banyak puasa pada bulan Syaban? Ini tuan-tuan sahabat tuan-tuan, dia tanya tuan-tuan ya. Sebab lepas ni kalau tuan-tuan tengok ada orang buat sesuatu benda pelik, tuan-tuan kena tanya tuan-tuan. Agaknya kita dulu lupa nak tanya dengan orang tua kita. Kenapa bila di 10 Syaban baca Yasin 3 kali? Tuan-tuan pernah tanya kenapa baca 3 kali? Baca sekali tak boleh tu. Ataupun nak hajat 10 kali. Kenapa tak 10 kali terus? Senang cerita lah kan. Ada kat orang jawab, Ustaz, kenapa kami baca 3 kali ni? Hanya orang-orang sekarang jawab lah, kerana hajatnya ada 3, jadi kena baca 3 kali lah. Habis saya tanya balik, tapi kamu banyak nak hajat ni, kenapa 3 je, bacalah 5 kali. Ataupun sekali 3 in 1, tak mahu ke? Mana boleh Ustaz, kami nak minta kerja di 3 jabatan yang berlainan, mana boleh guna 1 borang? Dia jawab pula kat situ. Nanti kita tengok itu kita cerita kemudian ya. Macam-macam alasan orang pada hari ini. Kita tak pernah tanya dulu, tak pernah tanya dengan ustaz-ustaz dulu, kenapa 3 kali? Kalau buat 3 dan 1 je tak boleh ke? Kalau puasa tu tak dibuat 2 dan 1, 3 dan 1, tapi bab baca Yasin mesti 3 kali baca Yasin. Surahnya Pak Imam yang baca seorang, makmum baca sekali. Penat Pak Imam, sian Pak Imam. Kan? Sebab makmumnya tak habis lagi. Baru sampai innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pak Imam dah baca Yasin wal Qur'anil bayangkan. Itu sebab saya katalah. Maknanya pada hari ini, dalam konteks hari ini, tak ada masalah kalau nak baca sekali aja. Tak apalah niat. Kita niatlah banyak-banyak, salahnya kan. Tapi kalau tuan-tuan nak baca juga 3 kali, pulang maklum pada cikgu Syahri lah. Pulang maklum, is up to you lah kata orang buta. Terpulang pada tuan-tuan lah. Tapi jangan baca 3 kali, baca banyak-banyak sikit kan. Apa hikmah tadi ya? Sahabat tanya kepada Nabi. Ini cerita tuan-tuan ya. Sebab kita kena tanya, kenapa orang buat begini-begini, kenapa kau semayang begini-begini. Kena tanyalah. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, zalika syahrun. Ini dia jawab Nabi ya. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan.
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadis yang bernombor 2357. Ya. Apa maknanya? Bulan Syaban itu ialah bulan yang selalu dilupai. Disebut oleh Nabi sebut. Bulan yang selalu orang take for granted, kata orang Tanjung Au. Selalu terlepas pandang. Ya. Orang yang bulan yang selalu dilupai oleh manusia, yang mana kedudukannya di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Kita sebut tadi ya. Kenapa dia memisahkan di antara Rajab dan Ramadan. Namun kata Nabi SAW, pada bulan Syaban inilah bulan yang diangkat amalan-amalan hamba kepada Tuhan pencipta alam. Ya. Ini yang menjadi dalil yang biasanya orang-orang Melayu kita kata, malam nisfu ni tukar buku. Dia berdasarkan hadis ini. Sebenarnya ada ulama mengatakan yang malam nisfu itu, wallahu a'lam lah, ada ulama mengatakan begitu. Dan kalau ikut dalam hadis ini, dia dalam sepanjang bulan Syaban, bukan malam nisfu, tuan-tuan ya. Bukan malam nisfu. Ulama kata sebenarnya dalam bulan Syaban ini dia diangkat dalam bentuk tahunan. Sebab dalam hadis contoh saya pernah sebut dulu dengan tuan-tuan kan, apabila Nabi SAW ditanya kenapa puasa pada hari Khamis, ya, tuan ingat tak saya pernah sebut dulu? Ada sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau puasa pada hari Khamis? Jawapannya lebih kurang dalam macam hadis. Maksudnya Nabi kata, pada hari ini amalan akan diangkat dan aku mau ketika amalan aku diangkat, aku sedang berpuasa. Pada hari Senin, tuan-tuan dah sering maklum lah. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau puasa pada hari Senin? Nabi kata, hari Senin sebab hari Senin lah aku dilahirkan, diturunkan Al-Quran kepada aku. Nabi sebut kenapa Nabi puasa hari Isnin. Dan daripada hadis inilah ada ulama mengatakan kita boleh menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi pun ingat memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Itu ada ulama yang mensabitkan hadis itu dengan bolehnya kita menyambut hari ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kata dalam hadis lagi, "Fa uhibbu, aku sangat suka amalan aku diangkat, wa ana shaimun, dalam keadaan aku berpuasa." Ya. Hadis sahih tuan-tuan ya. Kemudian kalau ada orang tanya apa kelebihan malam nisfu Syaban. Ya. Sebelum saya nak baca hadis ni, Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah taala menyebutkan ya. Dia kata tidak ada amalan khusus, tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Jangan pula lepas ni tak nak buat malam nisfu Syaban. Buat jugalah. Cuma jangan mengkhususkan. Ya. Macam saya dah sebut juga banyak kali, tidak ada amalan khusus pada malam Jumaat. Ya. Maknanya malam-malam lain pun boleh baca Yasin. Malam-malam lain pun boleh qiyamul lail. Malam-malam lain pun boleh buat amalan-amalan yang tuan-tuan kata sunat itu. Nak ambil sunat malam Jumaat aja, malam lain dia tak nak buat. Contoh kan, sekian dimaklumkan. Faham ke? Faham. Ya. Sebab Dr. Yusuf dia kata tidak ada amalan. Jadi makna apa amalan, macam juga malam raya. Amalan raya sebenarnya tidak ada amalan khusus. Ya, tuan-tuan cari kitab pun dan kita dia tak sebut amalan khusus. Cuma malam raya kita digalakkan supaya banyakkan bertakbir. Yang kita biasa buat ziarah di rumah ke rumah, kita tak ada apa, teruskan. Itu amalan-amalan yang baik. Jangan menganggapkan mesti malam raya mesti kita baraan daripada rumah ke rumah. Kalau tidak berdosa. Itu yang tak boleh itu tuan-tuan. Maknanya tidak ada amalan yang khusus. Kalau tuan-tuan nak pergi je. Pergi je daripada rumah ke rumah, takbir dari rumah ke rumah. Jangan kata bila orang tanya, kamu buat amalan apa ni? Ini Nabi sebut. Jangan tuan-tuan ya. Jangan kita sandarkan pada Nabi dengan tanpa adanya dalil
tanpa adanya nas yang mengaitkan apa yang kita buat dengan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kita takut Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah cakap, Nabi tak pernah buat, kita kata Nabi buat. Ingat tuan-tuan ya. Bila kita kata apa tu, kita ditakuti kita termasuk dalam golongan man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang mendustakan ke atas aku dengan sengaja. Macam baru-baru ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan ada dapat WhatsApp kan? Siapa tak lama lagi akan tiba 000 malam 1 Syakban. Kan? Tepat 000 dan ada juga yang hantar 7 minit malam. Kita dah masuk 1 Syakban. Siapa yang memforward message ini kepada orang lain, dia akan selamat daripada api neraka. Tuan-tuan, zaman Nabi ada WhatsApp ke? Tuan-tuan jangan tak malu tuan-tuan ya. Yang peliknya tuan-tuan, bila bulan Syakban itu jugalah mesej dia. Bila bulan Ramadan itu jugalah mesejnya, dia tukar bulan. Jangan tuan-tuan ya, hati-hati jangan sampai kita mereka-reka. Nabi tak pernah kata, kita kata Nabi kata. Kena hati-hati. Itu peliknya orang kita ni. Yang Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Umpamanya ada satu hadis tuan-tuan ya. Ada satu hadis Nabi kata, selepas kamu baca tahiyat ya, bila kamu baca tasyahud, kita dah baca tahiyat akhir lah kan. Nabi suruh kita minta 4 perkara. Tuan-tuan ada baca? Tu nak hadis sahih tuan-tuan ya. Tapi kalau tuan-tuan jadi imam dekat masjid, saya galakkan jangan bacalah. Bukan tak boleh tuan-tuan. Takut nanti tuan-tuan baca makmum banyak hal, pak imam ni baca doa apa ni? Panjang penuh. Kaki aku dah lenguh ni. Udahlah aku ni tersepit di antara kiri dan kanan orang besar-besar. Aku duduk tengah-tengah, pak imam baca doa apa panjang-panjang. Tapi dalam hadis tu, hadis kata silap riwayat Imam Muslim kata silap. Memang hadis sahih tuan-tuan ya. Nabi sebut, kamu hendaklah mohon perlindungan daripada 4 perkara. Yang pertama daripada seksa api neraka jahanam. Yang kedua Nabi anjurkan kita supaya minta perlindungan daripada azab kubur. Yang ketiga Nabi minta kita berdoa daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat Nabi minta supaya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta perlindungan daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan ya. Dalam kalau tuan-tuan kata macam mana doanya ustaz? Kalau tuan-tuan muskil tak reti bahasa Arabnya, lepas habis sembahyang tuan-tuan berdoalah doa 4 itu. Dalam hadis itu Nabi sebut sebelum salam tuan-tuan ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 benda itu. Kalau tuan-tuan tak confident, tuan-tuan baca selepas tuan-tuan selesai beri salam, bacalah dalam doa. Kenapa Nabi minta supaya kita minta 4 perkara itu? Di antaranya yang paling penting disebut itu ialah daripada fitnah Dajjal tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau yang biasa beramal dengan hari Jumaat, malam Jumaat, tuan-tuan biasa beramal dengan surah Kahfi, tuan-tuan bolehlah amalkan terus. Kenapa Nabi suruh kita baca surah Kahfi tuan-tuan ya? Tuan-tuan ya. Imam Nawawi kata, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut dalam kitab Al-Minhaj pada mensyarahkan kitab Sahih Muslim, dia kata kenapa kena baca surah Kahfi? Imam Nawawi kata sebab di awal-awal surah Kahfi itu ada menyebutkan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Ya? Di antaranya apa? Kalau tuan-tuan baca surah Kahfi di awalnya disebutkan tentang peristiwa ajaib, iaitu yang berlaku kepada pemuda-pemuda dalam gua itu. Ashabul Kahfi. Mereka boleh tidur selama 309 tahun. Ajaib tak tu? Lepas tu boleh bangun balik. Itu satu peristiwa yang ajaib. Dan dalam satu riwayat menyebutkan betapa Imam Bukhari menyebut, dia kata dia menyebutkan tentang ada 3 surah yang
mengandungi peristiwa yang ajaib. Surah apa tuan-tuan? Yang pertama, surah Al-Isra. Yang kedua, surah Kahfi. Yang ketiga, surah Maryam. Ketiga-tiga surah ini dekat-dekat tuan-tuan ya, berurutan. Ya. Kenapa Imam Bukhari kata begitu? Sebab dalam surah Al-Isra ada cerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Tuan-tuan jangan lupa datang hari Ahad. Ahad pula, Sabtu malam Ahad. Betul ya? Betul ya, Sabtu malam Ahad ya? Di masjid ini bersama Tuan Guru Haji Zakaria bin Ahmad. Betul? Ya, saya pun nak promosi juga. Jangan lupa juga malam esok. Malam esok ada ceramah Isra Mi'raj di Padang sekolah, bukan Padang ya. Dekat di sekolah menengah kebangsaan Seri Londang. Tuan-tuan tahu sekolah tu kat mana? Seri Londang, kat Seri Londang lah. Bukannya dekat Londang restoran di sana, dekat rumah saya sana tu. Dekat desa Seri Bayu sana. Dia mau buat dekat bawah bangunan tu. Asalnya dia mau nak buat kat Padang, takut hujan kan. Jadi dia mau buat plan B, buat kat bawah tu. Dia mau dah susun selalu tadi all the way datang tadi, dia mau dah siap susun, cantik dah. Penceramahnya ialah Sahibus Samaha, Ustaz Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak, ya. Malam esok itu malam esok. Kami malam Jumaat malam Sabtu di tempat Surau An-Naqliyah Desa Seri Bayu, tempat saya sanalah. Penceramahnya Ustaz Ahmad Munawir bin Salahuddin. Ustaz Munawir. Dia pernah datang sini tak? Pernah kan? Dia sekarang ni penolong pengarah bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Semalam saya dah khabar dah. Malam Jumaat dekat Seri Londang saya kata, malam Sabtu dekat Seri Bayu, malam Ahad dekat Masjid Kota Kanan saya kata. Malam Isnin tuan-tuan cari sendiri saya kata. Sebab ada dalam kami punya grup Telegram je kan. Demo ada siap macam dalam satu hari tu sampai 72 majlis ilmu pada 1 Syakban tu. Tuan-tuan bayangkan rajinnya demo tu. Rajinnya demo tu mewar-warkan tentang majlis ilmu yang ada. Tapi saya tengok tu bukan di sini, di sebelah Pulau Pinang, Kedah. Di Perak ni yang saya nampak yang pernah buat apa tu masa dekat Masjid Taiping pernah buat. Dekat kalau tuan-tuan pergi Masjid Setiawan pun ada tulis. Kat dinding dia tu semua ada papan notice board tu, semua ada majlis ilmu, dia kumpul kat situ. Surau-surau masjid semua ada elan kat situ. Jadi tuan-tuan pun boleh juga buat benda yang sama tuan-tuan warkan supaya orang ramai boleh datang. Macam peristiwa Isra Mi'raj tadi lah tuan-tuan ya. Sebab saya malam ni tak mau cerita Isra Mi'raj dengan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tak ada rahsia nanti. Tuan-tuan dengarlah daripada orang yang bertaikan cakap. Tapi nak sebut balik yang tadi, dalam surah Al-Isra ada peristiwa ajaib. Bukan peristiwa ajaib tuan-tuan ya, mukjizat. Ini mukjizat ni tuan-tuan ya, dia ada beza dengan ajaib. Memang Allah sebut ajabah dalam surah Kahfi itu, tapi dia lebih kepada mukjizat. Dalam surah Kahfi cerita tentang peristiwa Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun itu. Dan dalam surah Maryam ceritakan tentang seorang perempuan namanya Sayyidatina Maryam alaihi salam, ya, yang hamil tanpa ada suami. Itu nak ceritanya. Imam Bukhari sebut ada 3 surah yang sangat-sangat disebut oleh Imam Bukhari sebagai surah yang mulia, sebab 3 surah ini diturunkan di Mekah. Itu cerita. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan cubalah tadabbur surah-surah ini. Surah Al-Isra ataupun disebut juga sebagai surah Bani Israel, surah Al-Kahfi dan juga surah Maryam. Tempat saya sana tu, saya baru bukan lah, sembang dengan lah, baca tafsir surah Al-Kahfi. Malam tadi baru baca ayat yang kedua. Itu dah 3 kali baru ayat yang kedua. Sebab dia perbincangannya sangat panjang tuan-tuan ya. Sangat panjang, sangat menarik ceritanya. Dalam 110 ayat itu ada 4 peristiwa penting yang berlaku dalam surah Al-Kahfi itu. Ya. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan bolehlah
tadabbur surah Al-Kahfi itu ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, balik kepada Dajjal tadi ya. Kita sikit tentang Dajjal tadi ya. Kenapa dibaca dalam surah Kahfi itu tak ada perkataan Dajjal, tapi kita digalakkan baca supaya kita apa? Kita dapat selamat daripada fitnah Dajjal. Ya. Dajjal ni pun pernah ada dikatakan di sini ya. Dajjal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dajjal pada zaman Nabi itu, Dajjal ni maknanya orang yang pendusta, al-kazzabun. Yang Dajjal yang sebenarnya belum muncul lagi. Baru-baru ni ada, kalau tuan-tuan ada dapat video tu kan, kelahiran budak bermata satu, ada tak? Ada dapat tak? Saya tengok gambar tu ngeri, tengok saya terus delete terus. Ya? Kalau dalam hadis Nabi sebutkan daripada Qatadah ya. Hadis riwayat Qatadah, hadis sahih ya. Disebutkan akan muncul Dajjal yang buta matanya ada satu. Ya. Dan tertulis di antara dua dahinya itu ada tulis kaf fa ra. Jangan pula tuan-tuan tengok pula muka kawan pula. Ada kafara ke? Tak ada. Tak ada. Nauzubillah. Itu jangan tuan-tuan nak gurau-gurau dengan kawan sampai peringkat begitu ya. Jangan sampai apa tu ya. Dia tengok muka kawan. Oh, kau ni ada pula tulis kataan kafara kat muka kau. Nauzubillah ya. Jangan sampai bergurau yang melampau begitu. Itu bergurau yang macam itu dilarang, bahkan hukumnya adalah haram dan berdosa. Nauzubillah tuan-tuan ya. Zaman Nabi disebutkan ada Dajjal. Dajjal dalam konteks secara umum tuan-tuan ya. Dajjal itu termasuk disebut sebagai Musallamah Al-Kazzab. Ya. Itu sebab dia kata Dajjal. Sebab dia mendusta dan mengaku sebagai Nabi lagi. Ketika itu Nabi masih hidup tuan-tuan. Ya. Dan seorang lagi namanya ialah Aswad Al-Ansi. Dia cerita pada masa itu. Dia pendusta. Dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kalau ikut riwayat dia pernah sampai ke Madinah tuan-tuan. Dia pernah sampai ke Madinah bersama kaumnya Bani Hanifah untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia jumpa Nabi, dia mengaku dia nak masuk Islam. Bila dia balik ke kampung halaman dia Yamamah, dia terus mengaku dia jadi Nabi. Dan dia mulalah mencipta surah-surah, puisi-puisi, dan mengatakan ini ialah Al-Quran. Tuan-tuan kalau dengar baru-baru ni dalam tilawah peringkat antarabangsa ya, PU Hafiz ya, ada cerita tentang Musailamah Al-Kazzab ini. Dia buat beberapa ayat dan dia mengatakan di antaranya menyerupai surah Al-Qari'ah ya. Dia kata tentang gajah. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah. Apa gajah? Tahukah kamu apa dia gajah? Dia nak meniru style surah Al-Qari'ah itu. Inilah dia. Dia sebab dia katakan Al-Kazzab dan disebut sebagai Dajjal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pada hari ini yang mengaku sebagai nabi, itu Dajjal. Nasib baik dah mati seekor. Betul? Siapa yang mati baru ni? Tuan-tuan tahu dia mati ya. Ada seorang lagi yang tak mati-mati. Bukan kita minta doa dia matilah. Kita doa supaya Allah beri petunjuk pada dia supaya dia sempat bertaubat sebelum dia mati. Seorang lagi tu yang mengaku jadi Tuhan lagi, bukan jadi nabi, Tuhan lagi tuan-tuan. Nauzubillah. Dekat Perak tu pun ada. Perempuan tak tu mengaku nabi tu. Perempuan. Hebatnya orang Malaysia. Ya. Kita kena hati-hatilah. Sebab kalau ada tuan-tuan dengar orang yang mendakwa sekian, tuan-tuan kena terus report dengan pejabat agama supaya pejabat agama boleh buat siasatan. Ya, kena hati-hati. Supaya jangan kita mudah terpengaruh dengan Dajjal zaman moden ini. Na'udzubillah. Ya, sebab disebut dah ya. Kemudian yang saya nak sebut lagi, namun dia kata pengakuannya sebagai nabi itu merupakan penipuan ataupun pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, aku adalah penutup segala nabi
La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi selepas aku. Maknanya kalau ada orang buta mengaku sebagai nabi, maknanya memang dia